Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi untuk minggu ni kita akan sentuh tajuk yang baru, iaitu berkaitan dengan pembangunan pengurusan hartanah dalam Islam. Jadi tajuk ni kalau kita lihat bukanlah kita nak membangunkan projek dalam bentuk kita katakan mungkin bangunan ke rumah ke ataupun dan sebagainya, tapi apa yang kita nak bincangkan dalam tajuk ini ialah bagaimana kita boleh bangunkan tanah untuk tujuan pertanian. Jadi di sini kalau kita lihat dalam Islam terdapat beberapa jenis kontrak yang boleh dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain bagi membangunkan sesuatu tanah bagi tujuan pertanian. Jadi itu yang kita nak lihat dalam tajuk ni. Okey. Jadi pertama sekali kita nak melihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan. Ini saya rasa saya tak akan terangkan, ini kamu boleh baca sendiri. Cuma kita akan lebih fokus kepada bagaimana kaedah untuk kita nak membangunkan hartanah ataupun kita nak membangunkan tanah bagi tujuan pertanian. Jadi kalau kita lihat dalam Islam terdapat beberapa jenis kontrak yang boleh kita laksanakan, antaranya ialah muzara'ah, musaqah, mukhabarah dan juga al-ijarah. Jadi ijarah ni saya rasa kita dah bincangkan sebelum ini. Jadi ini pun kita akan skip. Jadi kita akan lebih terus kepada apakah yang dimaksudkan dengan musaqah, muzara'ah dan juga mukhabarah. Okey. Ini saya rasa kamu boleh baca sendiri apa konsep pembangunan. Kemudian kepentingan tanah ini tak ada apa. Okey. Okey, kaedah pembangunan hartanah. Jadi dia ada dua bentuk, iaitu yang pertama secara pulangan tetap dan yang kedua ialah secara kontrak usaha sama. Okey, jadi kalau kita lihat cara kita nak membangunkan tanah bagi tujuan pertanian, secara pulangan tetap tak lain tak bukan ialah dengan cara ijarah, iaitu sewaan. Okey. Jadi bagaimana ia berlaku, iaitu katakanlah ada seorang yang memiliki tanah dan mungkin dia tak nak usahakan tanah tersebut ataupun mungkin dia tidak ada masa untuk dia nak kerjakan tanah tersebut. Jadi di sini tuan tanah tersebut dia ada banyak pilihan untuk dia nak bangunkan tanah tersebut. Antaranya ialah dengan cara dia sewakan tanah tersebut kepada seseorang ataupun kepada petani. Okey. Jadi ini yang kita sebut sebagai dia sewakan ataupun dia buat kontrak ijarah. Dan dalam kontrak tersebut mestilah ada satu persetujuan daripada pemilik tanah dan juga pengusaha yang akan membangunkan tanah tersebut. Jadi pembangunan tersebut ataupun projek tersebut kenalah jelas apakah bentuk pertanian yang hendak dijalankan ke atas tanah tersebut. Dan juga tempoh masa projek itu berlangsung. Jadi maksudnya kalau contohnya pengusaha ni dia nak tanam pisang, jadi maksudnya mungkin tempoh masa yang kita katakan sesuai mungkin selama setahun, sebab pokok pisang ni biasanya dalam 8 bulan 9 bulan, jadi boleh baru dapat dituai kan. Jadi maksudnya kena jelas berapa lama sewa hendak dilakukan dan juga kadar sewanya berapa, sama ada kita katakan bayaran tersebut dibuat secara harian ke ataupun dibuat secara mingguan ke ataupun dibuat secara bulanan ataupun secara tahunan. Jadi benda ni semua dah dibincangkan semasa hendak memeterai kontrak sewaan tersebut. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita sebagai pemilik tanah dan kita buat kontrak ijarah, maksudnya kita sewakan tanah kita kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat apa yang pemilik tanah akan dapat ialah
dia akan dapat bayaran lah, iaitu yang kita namakan bayaran ataupun pulangan secara tetap. Maksudnya setiap bulan dia akan dapat bayaran sewaan, tak kira sama ada projek tersebut untung ataupun rugi. Jadi yang penting dia tetap akan dapat secara bulanan ataupun secara mingguan. Okey. Dan pemilik tanah juga dia tidak akan menanggung sebarang risiko kerugian ataupun akan mendapat keuntungan daripada projek pembangunan tanah yang dijalankan. Jadi maksudnya kalau rugi pun pemilik tanah tak akan terkesan apa-apa, dan kalau katakanlah pengusaha tadi untung macam mana banyak pun, jadi pemilik tanah juga tidak akan mendapat sebarang, kita katakan, keuntungan daripada projek tersebut. Yang dia akan hanya dapat hanyalah kadar sewaan yang dipersetujui semasa mereka memeterai kontrak. Okey, dan pihak pengusaha pula dia kena bayar sewa tanah, tak kira sama ada projek tersebut untung ataupun rugi. Dan seterusnya dia kenalah usahakan projek tersebut. Sebab apa? Sebab dia kena bayar sewa, jadi dia perlu menghasilkan sesuatu di atas tanah tersebut. Itu kita katakan kaedah secara pulangan tetap, iaitu dengan cara pemilik tanah menyewakan tanah kepada seseorang. Okey. Kemudian yang kedua, iaitu secara usaha sama. Secara usaha sama, iaitu kalau kita lihat pihak pengusaha dan juga pemilik tanah sama-sama akan menanggung kerugian ataupun sama-sama akan mendapatkan keuntungan daripada projek yang dijalankan. Dan kadar keuntungan dan juga kerugian dibahagi mengikut kadar yang dipersetujui bersama. Okey, jadi itu yang kita katakan sebagai projek pembangunan hartanah secara usaha sama. Maksudnya kita katakanlah sebagai pemilik tanah dan kita tak nak sewakan tanah kita. Kita hendak kita katakan mengadakan satu hubungan kerjasama dengan satu pihak lagi untuk sama-sama mengerjakan sesuatu projek yang mana hasil daripada projek tersebut akan dibahagi keuntungan mengikut nisbah yang dipersetujui. Okey. Dan dia ada 3 bentuk di sini, iaitu yang pertama secara musaqah, yang kedua secara muzara'ah, dan yang ketiga secara mukhabarah. Okey. Jadi kita akan lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan melalui kontrak al-musaqah. Okey. Musaqah ni kalau kita lihat, ia merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Arab, yang mana ianya bererti memberi minum. Okey. Ataupun kita boleh katakan membawa kepada maksud menyiram tanaman. Dan perkataan musaqah ini kalau kita lihat, ia juga daripada perkataan saq, yang mana ianya bermaksud batang. Okey. Jadi perkataan ataupun kontrak musaqah ini, daripada perkataan musaqah itu dapat difahami secara bahasanya, ianya merujuk kepada suatu kontrak usaha sama bagi menguruskan pokok yang berbatang. Okey. Manakala maksud dari segi istilah, dia ada banyak di sini, jadi kita lihat satu persatu. Satu kontrak antara pemilik tanah dengan pengusaha untuk menguruskan kebun, ladang ataupun tanaman. Maksudnya kalau kita lihat takrifan yang pertama ni, maksudnya dia masih lagi takrif secara umum. Cuma kalau kita lihat kepada takrifan yang diberikan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i, yang mana musaqah ini ditakrifkan sebagai memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon kurma dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaganya, dan pekerja memperolehi bahagian tertentu dari buah yang dihasilkan oleh pokok tersebut. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, kita nampak maksud musaqah tu secara lebih detail, iaitu kalau kita lihat
Musaqah ini ditarifkan sebagai memberikan pekerjaan orang yang memiliki pokok kurma ataupun anggur. Maksudnya orang yang ataupun kita katakan pemilik tanah yang mana dia dah tanam pokok kurma dan dia dah tanam pokok anggur dah. Okay, maksudnya tanah itu dia dah tanam satu pokok yang berbatang, antaranya di sini iaitu pokok kurma dan juga pokok anggur. Kemudian mungkin lepas tu mungkin dia tak ada masa untuk dia nak maintain pokok tersebut. Maksudnya mungkin dia sibuk, jadi dia tak ada masa untuk nak jaga, nak orang kata apa, buah baja dan sebagainya. Jadi di sini dia memberikan kita katakan benda-benda tersebut ataupun dia memberikan kerja-kerja untuk maintenance pokok tersebut kepada orang lain. Okey. Jadi dia beri ni maksudnya dia bukan beri secara upah, dia lain. Kalau macam kita ada pokok dan kita panggil seseorang untuk kita katakan untuk maintenance pokok tersebut dan kita bayar upah, yang tu dia bukan kontrak musaqah, yang tu dia lebih kepada kontrak ijarah, iaitu kita membayar upah kepada dia untuk dia nak jaga dan juga maintenance pokok tersebut sampailah dapat hasil. Okey. Jadi dia kena beza. Kalau kita ada pokok dan mungkin kita tak ada masa untuk kita nak jaga pokok tersebut, jadi kita banyak pilihan, antaranya kita boleh bayar upah. Yang tu kita guna kontrak ijarah. Okey. Tapi yang musaqah ni dia bukan bayar upah, tetapi maksudnya dia mengajak seseorang untuk jadi rakan kongsi dia, yang mana orang ini dia akan usahakan pokok tersebut sampailah pokok tersebut dapat menghasilkan buah. Okey. Jadi bila dapat hasil, maksudnya sepanjang dia usahakan tu, dia tak dibayar sebarang upah. Okey. Dia tak dibayar sebarang upah. Jadi bila dapat hasil, maka keuntungan daripada penjualan pokok tersebut barulah akan diagihkan di antara pemilik tanah tadi dengan pengusaha tadi ataupun orang yang sanggup untuk nak menjaga dan juga nak nak menjaga dan juga nak memaintainkan pokok tersebut sampai dapat hasil. Jadi kat situlah kita katakan pengusaha tadi akan dapat bukan upah, akan mendapat keuntungan daripada hasil penjualan pokok tersebut. Okey. Dan kita lihat kontrak musaqah ini hukumnya harus dan sangat digalakkan kerana ada dalil dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Quran Allah sebut, Allah perintahkan kepada kita supaya kita saling tolong menolong dan juga bekerjasama antara satu sama lain dalam perkara-perkara kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kamu saling tolong menolong dalam perkara-perkara yang baik. Jadi di sini kita lihat dia merupakan satu kita katakan usaha sama yang baik. Kerana pengusaha dia membantu pemilik tanah dan pemilik tanah pula dia membantu pengusaha. Jadi di situ ada kontrak kita katakan usaha sama di antara dua pihak untuk mengerjakan sesuatu projek, dan keuntungan itu akan dapat hasil daripada jualan buah tadi. Okey. Ini juga kita lihat sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyerahkan pokok kurma dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaybar agar mereka mengerjakan dari harta mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan setengah daripada buah tersebut. Okey, jadi maksudnya ia juga merupakan amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita katakan alasan para fuqaha akan keharusan kontrak ini, mungkin kalau kita lihat kadang-kadang kita ada tanah tetapi kita tidak ada kepakaran dalam hendak mengusahakan sesuatu projek tanaman. Kita ada tanah kita banyak, tapi bila kita tanam je mati belaka. Okey. Dan pada masa yang sama juga ada juga petani yang mana mereka ini ada kepakaran, ada kemahiran. Tanam apa sahaja hidup. Cuma mungkin mereka tidak ada tanah. Jadi di sinilah kita lihat boleh kita buat satu bentuk
usaha sama ataupun kerjasama di antara pemilik tanah yang mana dia ada tanah tapi dia tidak ada kemahiran dengan petani, dia tidak ada tanah tetapi dia ada kemahiran. Jadi alangkah baiknya kalau kita dapat menggabungkan kedua-dua kekuatan yang ada tersebut untuk menghasilkan sesuatu tanaman. Okey. Dan kita lihat kontrak ini dia tidak lari juga daripada rukun, yang mana rukun ni kalau kita lihat dia sama seperti mana rukun-rukun yang lain, iaitu dia tak akan lari daripada 3 rukun asas, iaitu yang pertama ialah pelaku akad. Yang mana di sini kalau kita lihat pelaku akad terdiri daripada pemilik tanah ataupun pemilik kebun, dan yang kedua ialah pengusaha ataupun petani. Kemudian yang kedua adalah subjek akad. Okey. Jadi subjek akad di sini dia ada 2, iaitu yang pertama tanah yang dijadikan sebagai objek kepada kontrak al-musaqah, dan yang kedua ialah hasil ataupun buah yang diperolehi ataupun kita boleh katakan keuntungan yang akan diperolehi hasil daripada jualan buah tersebut. Dan juga rukun yang berikutnya ialah sirah, iaitu akad ijab dan qabul, yang mana dalam akad dan ijab qabul itu membawa kepada penghasilan kontrak al-musaqah. Okey, jadi saya rasa tak perlu saya terangkan secara detail syarat-syarat bagi pelaku akad ni seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini. Okey, kemudian kita lihat ni kita lihat subjek akad tanah yang dijadikan objek al-musaqah. Yang pertama sekali, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha setelah selesainya akad tanpa campur tangan pemilik tanah. Okey. Jadi maksudnya bila kontrak itu telah dimeterai antara pemilik tanah dengan pengusaha, jadi pemilik tanah kena serahkan tanah tersebut kepada pengusaha, dan dia tak boleh nak campur tangan. Sekadar bagi nasihat boleh, tapi kalau dia nak campur tangan tak boleh. Campur tangan ni maksudnya dia suruh pengusaha ni letak baja ni, maksudnya dia tentukan semua sekali. Jadi itu tak dibenarkan. Tapi kalau dia setakat nak bagi nasihat, itu bolehlah bagi nasihat, tapi terpulang kepada pengusaha sama ada nak ikut nasihat tersebut ataupun tidak. Okey. Kemudian jenis-jenis tanaman yang boleh diusahakan. Okey. Kalau kita lihat pandangan jumhur ulama ataupun pandangan majoriti para ulama, bagi kontrak musaqah ini syarat dia kenalah pokok yang berbatang dan juga yang berbuah. Okey. Jadi maksudnya kalau tanah tersebut katakanlah pemilik tanah dia dah tanam tembikai. Dia dah tanam tembikai, kemudian dia nak buat usaha sama dengan orang lain, kan? Jadi di sini dia tak boleh nak buat kontrak musaqah. Kerana apa? Kerana kontrak musaqah syarat dia hendaklah pokok tersebut pokok yang berbatang dan juga yang berbuah, sedangkan tembikai dia bukan pokok yang berbatang. Okey, jadi tak boleh. Jadi itu dia kena pergi kepada kontrak yang lain. Kalau kita lihat pandangan Imam Hanafi pula, okay, dia kata kontrak musaqah boleh ke atas semua pokok yang memerlukan penjagaan dan juga pengurusan, dan ini termasuklah pokok yang ditanam untuk manfaat batangnya sahaja seperti pokok kayu balak. Jadi kalau kita lihat, kalau Imam Hanafi maksudnya musaqah ini dia lebih luas cakupan dia, termasuklah kalau pokok itu kalau pokok itu dia berbatang dan dia tidak berbuah pun tak ada masalah, boleh untuk kita nak buat kontrak musaqah. Yang penting ada hasil yang boleh kita ambil daripada tanaman tersebut. Okey. Tapi kalau macam pokok yang berbatang dan batang dia pun tak ada nilai komersial, yang tu tak boleh lah. Sebab apa? Sebab nak jual macam mana kan? Jadi yang tu tak boleh. Dia mesti pokok tu, ataupun kalau ikut pandangan Imam Hanafi ni, maksudnya sebarang pokok walaupun dia tidak berbuah, tetapi asalkan batangnya itu boleh dijual ataupun ada nilai di pasaran, maka ia juga boleh dibuat
kontrak secara musaqah. Okey. Dan kita lihat para ulama pula dia berbeza pandangan mengenai subjek musaqah. Okey. Jadi kalau kita lihat mereka setuju bahawa kontrak musaqah ini mestilah pokok yang berbatang dan berbuah. Tetapi mereka berbeza pandangan pokok yang macam mana yang boleh dijadikan sebagai kontrak musaqah. Kalau kita lihat kata seorang ulama iaitu Daud, okay, dia kata kontrak musaqah ini hanya tertakluk kepada pokok kurma sahaja. Okay, ini Syekh Daud kata. Kalau kita lihat Imam Syafi'i pula, dia kata kontrak musaqah ini hanya boleh berlaku kepada pokok kurma dan juga pokok anggur sahaja. Okay. Kalau Imam Malik pula, dia kata setiap batang pokok yang kuat seperti pokok delima, tin dan zaitun serta yang serupa dengan hal tersebut. Jadi kalau Imam Malik dia kata sebarang pokok yang berbatang yang mana batangnya kuat, okay, dan juga berbuah, maka itu boleh dijadikan sebagai kontrak musaqah. Okay, kalau mazhab Hambali, dia lebih luas. Dia kata apa? Dia kata kontrak musaqah ini boleh untuk semua pokok yang buahnya dapat dimakan. Maksudnya semua pokok yang mana ianya berbatang, tak kira sama ada batang yang kuat ataupun tidak. Yang penting dia ada buah yang boleh dijual untuk didapatkan keuntungan daripada jualan tersebut. Okey. Dan kemudian rukun yang berikutnya ialah hasil ataupun buah yang diperolehi. Disyaratkan berlakunya akad sebelum buah menjadi matang. Jadi katakanlah pemilik tanah dia tanam pokok kurma. Okay? Kemudian dia boleh buat kontrak musaqah dengan syarat pokok kurma tersebut belum matang lagi. Maksudnya mungkin dia pokok tu dah keluarkan bunga ke, ataupun mungkin dah ada buah tapi buahnya tu masih lagi kecil, belum matang lagi, yang tu boleh. Sebab apa? Sebab kalau dah matang, buat apa dia nak buat kontrak usaha sama? Lebih baik dia, kalau dia tak larat pun, dia upah orang untuk kutip sahaja. Kan? Jadi dia bila kita katakan kontrak usaha sama ni, maksudnya mesti ada usaha daripada pengusaha ataupun petani untuk dia buat sesuatu sehingga buah itu dapat dituai. Okey. Sebab tu kalau pokok tu ataupun kalau buah tu dah matang, dah masak dah, jadi tu tak bolehlah buat kontrak musaqah. Sebab apa? Sebab tidak ada sebarang usaha daripada pengusaha untuk dia nak buat sesuatu bagi menjadikan pokok itu dapat dituai. Okey. Sah melakukan akad musaqah ketika kebun sudah mulai berbuah tetapi disyaratkan buahnya belum matang lagi. Okey. Dan ditentukan nisbah untuk kedua-dua belah pihak. Jadi maksudnya keuntungan itu perlu clear. Yang ni kadar ni dia macam kontrak mudharabah dan juga musyarakah. Maksudnya dia mesti dalam bentuk nisbah ataupun peratus. Okay? Seperti kalau untung 50-50 ataupun 60-40 dan sebagainya lah, terpulang kepada persetujuan daripada kedua-dua belah pihak. Okay. Kemudian rukun yang berikutnya iaitu sirah ataupun akad ijab dan qabul, yang mana dalam akad ini jelas membawa maksud ia hendak melakukan kontrak al-musaqah. Okey. Dan seterusnya hukum-hukum yang berkaitan dengan akad al-musaqah yang sah. Okey. Segala perkara yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, kemudian dari segi siraman dan sebagainya merupakan tanggungjawab pengusaha. Okey. Jadi maksudnya maintenance pokok tersebut adalah merupakan tanggungjawab petani lah ataupun pengusaha. Seluruh hasil tanaman adalah milik bersama. Jadi kalau bila dapat hasil, maksudnya tanah yang telah mereka setuju, jadi hasil tersebut hendaklah dibahagi mengikut nisbah yang dipersetujui bersama. Dan jika kebun tidak mengeluarkan sebarang hasil, maka kedua-dua belah pihak tidak akan mendapat apa-apa. Okey. Kemudian
akad al-musaqah yang disepakati mengikat kedua-dua belah pihak dan tidak boleh dibatalkan kecuali ada halangan yang menyebabkan akad itu tidak dapat diteruskan. Okay? Dan juga pengusaha tidak boleh melakukan urus niaga dengan pihak ketiga kecuali dengan izin daripada pemilik tanah. Jadi kalau pengusaha ni dia tak boleh nak buat pula satu kontrak dengan orang lain pula. Okay? Jadi sebab apa? Sebab tanah tersebut ataupun pokok tersebut antara dia dengan pemilik tanah. Jadi kalau dia nak ajak orang lain, maka dia kena minta izin daripada pemilik tanah. Okey. Dan kontrak ini akan tamat apabila berakhirnya tempoh yang dijanjikan semasa akad. Okay? Ataupun berlaku kematian salah satu pihak yang berkontrak. Ataupun berlaku keuzuran lama di salah satu pihak yang berkontrak. Contohnya pengusaha tu dia patah kaki. Ya, dan dia tak dapat nak kita katakan berjalan lebih kurang dalam 6-7 bulan sedangkan kontrak itu setahun. Jadi maksudnya perkara tersebut akan boleh membawa kepada pembatalan kontrak. Okey, jelas. Kemudian kita pindah kepada yang kedua iaitu kontrak al-muzara'ah. Kontrak muzara'ah. Muzara'ah ini kalau kita lihat ia merupakan daripada perkataan bahasa Arab iaitu daripada perkataan zara'ah iaitu menanam. Dan dari segi bahasa ia merujuk kepada kerjasama dalam bidang pertanian di antara pemilik tanah dengan petani. Okey. Manakala dari segi istilah ia merujuk kepada satu projek usaha sama pertanian di antara pemilik tanah yang menyerahkan tanah pertanian dan pengusaha yang menyediakan benih dan mengusahakan kerja-kerja pertanian, dan keuntungan dan juga kerugian akan dibahagi mengikut kadar yang dipersetujui secara bersama. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat ada sedikit perbezaan di antara muzara'ah dengan musaqah. Kerana kalau musaqah tadi kalau kita lihat pengusaha ni dia tak akan mula daripada A tetapi dia akan mula daripada pertengahan. Okey. Maksudnya sebab apa? Sebab pemilik tanah dia dah tanam sejenis tanaman dah yang berbatang dan juga berbuah. Okey. Dia dah tanam, kemudian sementara nak tunggu hasil tu, jadi ketika itulah dia buat kerjasama. Jadi maksudnya pengusaha ni dia tidak mula daripada A tetapi dia mungkin mula daripada D sampailah ke Z, sampailah dapat hasil. Tapi kalau muzara'ah ni kalau kita lihat petani dia akan mula daripada A, maksudnya tanah tu tanah kosong. Okey. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat dalam muzara'ah, petani yang akan sediakan benih. Jadi maksudnya tanah tu tanah kosong lah. Sebab petani dia akan sediakan benih. Maksudnya kos ataupun modal benih itu disediakan oleh petani. Okey, dan ini merupakan rukun. Okey. Sama juga yang tadi syarat-syaratnya sama aja. Cuma kita lihat kepada yang kedua ni, syarat berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan sesuai dengan tanah tersebut. Dan pengusaha bertanggungjawab mengeluarkan benih. Okey, yang lain tu saya rasa tak ada masalah. Jadi maksudnya dalam muzara'ah ni tak kira lah boleh tanam pokok yang berbatang ke, yang tak berbatang ke. Yang penting kedua-dua pihak setuju untuk tanaman tersebut, maka tak ada masalah. Okey. Okey, ni pun tak ada masalah, ni pun dah dijelaskan tadi. Keuntungan mesti dalam bentuk nisbah. Dan muzara'ah ini juga akan tamat. Ini pun kita dah bincang tadi. Okey. Kemudian selesai, yang ketiga adalah mukhabarah. Mukhabarah ni sama lebih kurang macam muzara'ah. Sama aja. Okey. Sebab tu kalau kita lihat dalam takrif mukhabarah ini iaitu dilakukan dengan cara menyerahkan tanah pertanian kepada seseorang petani untuk ditanami jenis tanaman tertentu di mana benih tanaman disediakan oleh pemilik tanah. Itu je beza dia. Jadi mukhabarah dengan muzara'ah ini kalau kita lihat persamaan dia, kedua-duanya tanah kosong. Okey, kedua-duanya tanah yang kosong. Kemudian kalau kita lihat perbezaan dia, kalau muzara'ah benih disediakan oleh petani ataupun pengusaha. Tapi kalau mukhabarah benih disediakan oleh pemilik tanah. Jadi di sinilah kita, kalau kita ada tanah kosong dan kita hendak petani itu sediakan benih,
Maka kita buat kontrak muzara'ah. Okay. Ataupun kita ada tanah dan kita tentukan sendiri tanah kita ini akan ditanam oleh satu jenis tanaman yang mana benihnya kita sendiri yang sediakan. Yang tu kita berpindah pula kepada kontrak mukhabarah. Yang lain tu, syarat dia yang lain tu semua sama sahaja. Okey, saya rasa yang lain tu saya rasa tak ada masalah. Lebih kurang je lah. Okey, ini kesimpulan dia. Kalau kita lihat ketiga-tiga kontrak tersebut, iaitu muzara'ah, mukhabarah dan juga musaqah, dia merupakan kaedah mengusahakan tanah berasaskan kepada perkongsian keuntungan di antara pemilik tanah dan juga pengusaha. Jadi antara muzara'ah dengan mukhabarah dan juga musaqah, persamaan di antara ketiga-tiga kontrak ini. Jadi kalau kita lihat ketiga-tiganya merujuk kepada suatu kontrak sesama dalam mengusahakan sesuatu tanaman yang mana keuntungan tersebut ataupun jualan daripada buah tersebut akan dapat secara bersama mengikut nisbah yang dipersetujui. Manakala perbezaan dia, kalau kita lihat al-muzara'ah, tanah yang diusahakan merupakan tanah kosong, kemudian diusahakan oleh pengusaha sehingga mendatangkan hasil. Okay. Kalau kita lihat musaqah dengan mukhabarah, musaqah dengan mukhabarah, tanah yang diusahakan itu telah ditanami oleh pemiliknya dan pihak pengusaha hanya menguruskannya sehingga mendatangkan pulangan yang dikongsi hasilnya. Okey. Kemudian kalau ijarah, penggunaan manfaat tanah oleh pengusaha dengan cara membayar sewa kepada pemiliknya. Jadi ini terlihat kesimpulan yang boleh kita rumuskan daripada tajuk ni. Jadi saya itu sahaja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.